nak buat prata ada dalam Quran. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiq, merupakan pelajar tahun 3 dari Yarmouk University, Jordan yang sedang pursuing in Islamic Theology. Hari ini, saya ingin membincangkan tentang sebuah ilmu ataupun sesuatu ilmu atau skill yang boleh dimanfaatkan oleh semua orang, iaitu bertanya. Ustaz saya pernah ceritakan tentang Al-Quran bahawasanya ia mempunyai segala ilmu. Nak buat prata ada dalam Al-Quran. Okey, seperti contoh datang dalam ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu semua bertanya kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ahli zikir di sini bermaksud orang-orang yang berpengetahuan. Okey, so bila kita tidak tahu akan satu perkara, kita tanya kepada ahlinya. Macam contoh yang saya berikan tadi tentang membuat prata. Jika kita nak buat prata, sudah tentu kita perlulah tanya orang yang ahlinya, which is orang yang tahu buat prata. Jangan tanya orang lain. So kita kembali kepada kalimah ahli zikir yang bererti orang-orang yang berpengetahuan. Contoh yang boleh saya berikan berkaitan dengan ayat ini ialah ketika zaman Nabi SAW. Pada ketika itu, semua sahabat kalau mereka mempunyai soalan, mereka akan tanya Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW yang mengetahui keadaan mereka dan mengetahui jawapan-jawapan mereka. Kalau kita nak kaitkan zaman sekarang, kalau kita hendak bertanyakan soalan, kalau berkenaan dengan agama, kita akan tanya kepada ustaz. Dan ini juga tidak terhad kepada masalah-masalah agama saja. Kita juga boleh menanyakan soalan yang tidak berkaitan dengan agama kepada ahlinya. Contoh, kita nak belajar memasak, takkan kita tanya ustaz kan? Sudah tentu kita akan tanya kepada ahli yang pandai memasak. Disebabkan musim yang kita tengah face sekarang ni, musim COVID-19, kita lebih banyak meluangkan masa di rumah, bekerja dan belajar. Dan kita menggunakan alat-alat seperti handphone, laptop dan sebagainya. Alat-alat ini dapat membawakan beberapa faedah seperti mendapatkan ilmu dan sebagainya. Kita boleh mendapatkan ilmu contohnya dari membaca surat khabar secara online, ataupun kita boleh scroll Twitter, Facebook dan sebagainya. Antara maklumat-maklumat yang kita dapat atau kita hasil dari pembacaan kita dari online, ada juga maklumat yang kurang tepat. Since kita dapat maklumat yang kita macam ragui, confirm kita akan tertanya kepada diri kita, is this true? Dan kita secara natural kita akan mempersoalkan adakah berita ini benar ataupun tidak. So basically kan, kita boleh dapat banyak ilmu yang macam so-called nampak faedah dekat internet. Tapi kadang-kadang kita tak perasan, kita terambil ilmu-ilmu yang kurang tepat. Seperti kita nampak kat Twitter, Facebook dan sebagainya. Dan apabila kita dapat macam maklumat yang tidak tepat ni, kita kadang questionkan maklumat ni, kenapa dia macam gini, ataupun asal macam fishy. So kita akan macam dalam diri kita secara natural kita akan tanya. Dan apabila kita tanya ni, kenapa kita tanya? Untuk dapatkan jawapan ataupun to make sure that benda ni betul-betul correct and kita boleh amalkan. If dia tak betul, kita boleh reject dia, ataupun kita just stop the message from spreading. Seperti contoh, kita nak tanyakan soalan, kita baca soalan ni dekat Facebook, lepas tu kita tanya kat ustaz, betul ke ustaz? Okey, misalan kalau kita tak tanya kat ustaz ni and kita terus amalkan, kita tak tahu whether apa yang kita amalkan ni dapat pahala ataupun tidak. Tapi bila kita tanya kat ustaz and ustaz verifykan whether this question is correct or not, and misalan dia betul, kita dapat amalkan, ustaz tu dapat pahala kerana menjawab soalan anda, dan anda pun dapat pahala sebab anda dapat mengamalkan sesuatu perkara yang benar. Okey, saya kasih lagi satu contoh. Misalan kita nak belajar mengambil gambar, tapi apabila kita ada soalan, kita bukan tanya straight dekat fotografer tersebut, tapi kita tanya kat Instagram, minta orang yang pendapat macam mana nak gini atau macam mana nak gitu. Dan end up kita tak dapat answer yang betul. So instead, kita tanya kepada ahlinya, which is fotografer tersebut. So apa yang kita boleh dapat faedahkan ataupun dapat mempelajari dari fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Number 1,
kalau kita dapat satu berita atau satu maklumat yang kita tak tahu, kita tanya, Ustaz, ni apa? Abang, macam mana nak ambil gambar segini? Kita tanya. Okay? Second, misalnya kita dapat berita tersebut tetapi orang-orang yang ahlinya tiada di situ. Okay, maybe kita boleh try to contact them ataupun kita try to do our research and check dia punya source, whether yang berita kita baca ni betul ataupun tidak. Okay, so apa yang kita telah bincangkan selama ni, kita boleh nampak faedahnya kita bertanya, dan kita boleh klasifikasikan kira bertanya ni sebuah skill ataupun sebuah ilmu yang patut semua orang ada. Sebab kita mungkin tahu tanya tapi kita salah tanya orang. Okay, so saya harap kita dapat mengelakkan diri kita dari menyebarkan berita-berita yang kita kurang pasti. So, kalau datang satu berita yang tak tahu dia punya source ataupun tak tahu dia punya kesahihan dia, maka stop spreading it. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang nak tak dapat pahala ibarat 1000 bulan? Itulah kelebihan malam Lailatul Qadar. Korang tahu tak, malam Lailatul Qadar, kalau seseorang terdapat, ibarat dia menghidupkan 1000 bulan. Okay? So bayangkan, kita buat satu amalan saja, kita menderma contoh, kita ibarat menderma selama 1000 bulan. Bayangkan, itu lebih kurang 83 tahun kita menderma everyday tau. So, apa kita tunggu lagi? Jomlah, mari kita tolong anak-anak yatim yang memerlukan bantuan kita. So, you can find all the details about our orphan sponsorship program on this link below. Lend a helping hand, help to change the world. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and stay safe.